Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan mempelajari cara untuk membuat kumpulan dalam spektrum. Dan kali ini kita akan menggunakan cara yang mana pelajar akan memilih kumpulan yang mereka kehendaki masing-masing. Apa yang pensyarah perlu buat hanyalah bilangan kumpulan dan kita letakkan aktiviti memilih kumpulan di mana-mana di hadapan ataupun di muka hadapan laman kursus dalam spektrum ini, kemudian pelajar akan masuk dan mereka akan pilih. Baik, cara pertamanya adalah kita kena pergi ke bahagian aturan ataupun settings yang terdapat di bahagian atas kanan laman utama. Kemudian kita pergi ke bahagian more. Kita akan buka course administration. Kemudian kita tak pilih course administration, kita ambil users Dalam users kita akan pergi ke bahagian groups. Baik. Di sini tak ada apa-apa kumpulan yang dibuat, tapi kalau untuk kursus-kursus biasa dia akan ada satu grup, satu kumpulan yang merangkumi semua pelajar yang mendaftar. Tapi memandangkan ini merupakan kursus buatan sekadar untuk bengkel, jadi tidak ada kumpulan dibuat lagi lah. Baik, jadi cara untuk buat kumpulan ada pelbagai cara sebenarnya. Yang pertama, cara manual. Jadi kalau cara manual kita pilih create group. Kemudian yang penting adalah nama kumpulan saja, group name. Jadi, contohnya kita nak buat giliran 1 nama kumpulan tu. Baik, kemudian itu sahaja yang perlu. Yang lain kalau nak tulis, tulislah. Kemudian save change. Kita dah ada giliran 1, kemudian kosong. Kosong dalam kurungan kosong ni bermaksud bilangan ahli kumpulan. Kosonglah kita tak tentukan sebab pelajar yang akan pilih. Seterusnya kita buat seterusnya giliran 2 contoh. Save change. Jadi kita ada 2 kumpulan dah sekarang. Kemudian mungkin kita nak buat 3 kumpulan Giliran 3. Kemudian kita simpan. Jadi sekarang kita ada 3 kumpulan. Jadi bagi saya 3 kumpulan atau 2 pun mungkin dah cukup untuk penggiliran. Kalau perlu lebih, buatlah lebih. Kalau kurang, buatlah kurang. Tapi paling kurang mestilah 2 kumpulan. Kalau 1 kumpulan tidak ada berlaku penggiliran dalam kelas yang kita kendalikan. Baik, itu cara pertama kita buat kumpulan secara manual. Kita boleh buat kumpulan secara automatic, iaitulah auto create groups. Caranya begini, tekan pada auto create group. Baik, dalam auto create group kita ada 2 cara untuk penamaan kumpulan. Sama ada kita penamaan kumpulan tu A, B, C ataupun 1, 2, 3. Kalau A, B, C, kita akan menggunakan alt ini, alias, alt. Jadi katakanlah namanya adalah kumpulan A. Jadi bermakna kalau kita buat 5 kumpulan, maka dia akan jadi kumpulan A, B, C, D, E. Kalau kita nak buat dengan nombor, makna 1, 2, 3, kita kena gunakan simbol hash, ataupun tanda pagar. Jadi kalau kita buat 5 kumpulan, kumpulan yang akan berlaku adalah terjadi kumpulan 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Auto create based on kita punya automatic pembinaan kumpulan ni adalah berasaskan kumpulan lah. Kita juga boleh number members per group. Boleh juga kalau kita dah ada 30 orang ataupun katakanlah 90 orang pelajar, kita nak buat 3 kumpulan. Jadi kita satu kumpulan mestilah 30 orang. Boleh juga kita tentukan members per group. Tapi sekarang kita nak belajar cara untuk buat kumpulan, dan pelajar akan pilih kumpulan tu. Jadi bukan berdasarkan kepada bilangan ahli dalam kumpulan. Baik. Kemudian kita akan pilihlah, katakan kita nak buat 5 kumpulan. Itu yang penting, bermakna penamaan, kemudian auto create ni berasaskan apa?
Sekarang kita nak buat berdasarkan kumpulan. Jadi kita akan di sini setakat apa yang kita buat ni, kita nak buat 5 kumpulan dan penamaannya adalah 1 2 3. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5. Baik, kemudian di bawah ini adalah kalau kita nak tentukan um, terus kita masukkan pelajar dalam kumpulan tu, tapi kita nak buat sekarang. Jadi kita buat no allocation no allocation. Kalau kita nak buat, kita buatlah allocation, tapi kita tak nak buat allocation sebab kita nak pelajar yang pilih kumpulan tu. Ya. Okey, jadi yang lain-lain tak perlu. Jadi kat sini yang perlu adalah naming scheme, auto create based on, dan group member count. Maknanya group count lah. Ya, kita buat 5. Kemudian di bahagian bawah ni group members, kita memandangkan kita tak nak letakkan lagi berapa orang dalam ataupun nama-nama ahli dalam kumpulan tu, jadi kita buat allocate members, no allocation. Ya. Kemudian kita tengok dulu apa yang akan berlaku. Kita preview dulu. Baik, dia beritahu dia akan jadi macam ni nanti. Cantik kan Dia akan jadi kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 5. Kalaulah kita tukar kepada alias tu, ya. Dia akan tengok, cuba kita preview. Dia akan jadi kumpulan A, B, C dan D dan E. Ya, ikutlah nak buat macam mana pun jadi kalau kita setuju dengan kumpulan yang kita nak buat ni dengan penamaannya sekali, maka kita boleh submit lah. Jadi kat sini kita nampak dah. Giliran 1, 2, 3 ni yang kita buat tadi secara manual. Kumpulan A sampai E ni adalah yang kita buat secara automatic, ya. Jadi kedua-dua ini adalah cara yang berbeza lah, satu manual, satu automatic. Cuma kedua-dua ni samanya masih tak ada ahli dalam kumpulan tu. Baik Baik, cara langkah seterusnya grouping. Sebenarnya tak buat pun tak apa tapi saya rasa kalau buat lebih baik. Apa dia grouping? Grouping ni adalah kita mengkumpulankan kumpulan tu. Maksud dia kalau tadi ni dia ada 1, 2, 3 giliran, mungkin kita nak buat kata penggiliran jadi penggiliran tu ada 3 kumpulan dalam penggiliran tu. Penggiliran kehadiran katakan mungkin itu saja yang wajib di sini. Kalau kita nak buat katakan hybrid, secara hybrid, maksud dia ada yang penggiliran kehadiran sama ada secara fizikal ataupun dalam talian. Ya. Kemudian kita pun simpan. Baik, sekarang dia ada groupings ya. Maknanya ini adalah kumpulan kepada kumpulan-kumpulan di bawah dia. Ya. Jadi kita kena tambahlah. Tambah yang kita nak masukkan dalam kategori ni, kategori penggiliran lah, kita kalau sesuai kita katakan sebagai kategori lah. Ya, bukan ini. Edit. Edit. Oh, silap. Ini kot. Baik. Jadi penggiliran ni kita nak masukkan 3 kumpulan tadi kan ya. Sama ada kita buat satu-satu ataupun kita pilih terus 3-3 ni. Ya, kita pilih tekan yang atas ni, kena pilih shift, tekan yang terakhir, kemudian kita pun tambah. Lambat ya. Okey, tak apalah. Sekarang dah jadi. Kita cuba kembali balik, back to grouping. Kita nak pastikan semula betul tak betul. Dah masuk. Jadi grouping untuk penggiliran kehadiran ni ada 3 kumpulan yang terlibat. Giliran 1, giliran 2, giliran 3 yang terlibat. Contoh, kalau kita nak buat grouping yang lain, kita katakan tugasan. Ya, ini kumpulan tugasan. Jadi mungkin kumpulan tugasan ni ada 5 kumpulan tadi tu. Kumpulan untuk melaksanakan tugasan. Ya, kita pun simpan. Kemudian kita masukkan kumpulan yang kita
terbabit dalam tadi tu katakanlah kumpulan A dengan sampai kumpulan E ni, ya. Shift daripada A kemudian shift kemudian tekan E ni, kemudian kita masukkan dalam kumpulan tugasan. Jadi sekarang kita dah ada dua kategori kumpulan. Kumpulan pertama untuk penggiliran, ya, kehadiran. Kumpulan dua adalah kumpulan tugasan. Ada kumpulan penggiliran ada 3 kumpulan yang akan bergilir-gilir kehadirannya, mungkin kalau sesuai lah ya. Mungkin 2 pun boleh kot ya, ikutlah. Kemudian 3 ni sesuai kalau mungkin ya, dia punya bilik seminar tu kecil tapi pelajarnya ramai, perlu kepada 3 kumpulan. Ya, jadi minggu ni kumpulan 1 yang akan hadir secara fizikal. Minggu depan kumpulan 2, kumpulan 1 dan kumpulan 3 tak hadir secara fizikal. Kumpulan yang minggu yang seterusnya kumpulan 3 saja hadir secara fizikal, kumpulan 1 2 tak hadir. Itu contohlah, contoh ya. Tapi saya rasa dalam banyak keadaan 2 kumpulan pun dah cukup. Ini sebagai contoh sahaja ya. Baik, bila dah selesai buat group dan grouping, maka kita pergi kepada langkah yang penting yang seterusnya adalah kita pergi semula ke halaman utama kursus kita, ya. Kemudian kita turn editing on kalau belum on, ya. Jadi apa yang perlu kita tambah? Kita perlu tambah add an activity or resource. Baik, apa dia aktiviti yang perlu kita tambahkan? Saya rasa ni aktiviti ya. Aktiviti. Aktiviti group choice. Jadi pelajar akan pilih kumpulan dia sendiri. Baik. Jadi pertama mungkin kita nak buat pelajar nak pilih kumpulan penggiliran dia. Jadi katakan pemilihan kumpulan giliran kehadiran. Kita kata macam itulah ya, contoh. Penggiliran ataupun kumpulan lah. Kumpulan giliran kehadiran. Ikutlah apa nama pun ya. Baik, di sini penting ya. Yang penting adalah okey, kita tengok dulu. Allow enrollment to multiple group. Ini baru ya, saya rasa dulu tak ada. Tak perlu kot. Ya, publish result, always show result to student. Bermakna dia ada do not publish. Saya cadangkan kita bagi pelajar tengok lah. Kalau kita tak nak bagi pelajar tengok pun boleh, maknanya pelajar masuk tapi dia tak tahu orang lain punya kumpulan. Dia tahu kumpulan dia je kan. Jadi saya cadangkan always show result to student lah. Privacy of result, publish full result showing name and their choice. Ini pun bagi saya tak ada masalah pun, dia tahu kumpulan dia siapa, yang lain dan sebagainya. Allow choice to be updated. Saya biasa saya allow sebab kadang-kadang pelajar boleh pilih kumpulan 1, kemudian saya nak masuk kumpulan 2 lah kan. Jadi kita bagi masa mungkin dalam sehari 2 hari untuk mereka pilih, kemudian kita tutup kan. Benda ni. Jadi kita jadikan no. Jadi ketika itu dah pelajar tak boleh nak ubah pilihan dia. Show column for unanswered. Saya pun biasa buat yes supaya nampak pelajar yang masih belum memilih kumpulan ya. Baik. Kemudian limit the number of response allowed. Bagi saya disable lah kan. Apa maksud di sini? This option allows you to limit the number of participants that can select each choice option. Okey, tak apa, kita tengok ya. Jadi kita nampak kat sini ada 2 kan. Sekarang kita nak buat ini adalah groupings. Dalam groupings ada group. Nampak? Ya. Dalam grouping ada group. Jadi itu kelebihan kalau kita buat grouping. Kalau tak buat grouping pun boleh, dia akan keluarlah group ni kat sini. Kita akan pilih satu demi satu. Jadi kalau dah grouping dia mudah ya. Grouping dia jadi mudah. Baik ya. Jadi sekarang kita nak buat kumpulan apa? Kumpulan giliran kehadiran. Ya, jadi kita ambil yang atas ni lah. Kita pilih je nama penggiliran kehadiran ni, grouping dia, kemudian add grouping. Terus 3 kumpulan ni berada di sini. Baik, saya cadangkan untuk kita limit the number of response allowed. Enable. Sebab apa? Sebab takut nanti kan bila kita berikan pilihan kepada pelajar untuk memilih,
ya kumpulan yang dia nak, nanti kan semua ambil kumpulan satu katakan contoh. Jadi kat situ dah jadi tak seimbang. Jadi kalau katakanlah kita ada 90 orang dalam kelas, kita nak buat 3 kumpulan, bermakna satu kumpulan 30. Itu contoh. Contoh lain, katakanlah kalau ada 30 orang ya, dan untuk kursus tu pelajar yang mendaftar dan yang sesuai hadir untuk sisi fizikal hanyalah 10 orang, maka kita akan buat 10 orang lah ya untuk satu kumpulan. Begitulah keadaannya. Jadi sekarang kita buat contoh, kita buat satu kumpulan tu 10 orang. Katakan ya. Kemudian apply to group. Jadi kita nampak di sini kumpulan giliran satu ni hanya 10 orang saja yang boleh masuk kumpulan tu. Begitu je. Kalau kita nak katakan kurangkan, kumpulan 3 ni dia tak sampai sebab pelajar 29 orang saja, kita tukar jadi 9, tak ada masalah. Boleh pilih secara manual 1 demi 1 yang macam tu. Jadi bertukar jadi 9. Ya. Tak apa, tak ada masalah. Jadi kalau macam ni dah selesai, yang lain-lain tu tak tengok pun tak apa. Ya. Kemudian kita save and return to course. Jadi dah ada kat depan ni. Baik, kita buat kumpulan seterusnya pula, pemilihan seterusnya pula. Ya. Untuk apa? Pemilihan kumpulan tugasan ya. Kita group choice lagi. Ya, kita buat pemilihan kumpulan tugasan ya. Yang lain sama saja ya. Saya pun suka always ni. Ini pun full. Kemudian saya suka allow choice to be updated ya. Kemudian unanswer pun saya biasa buat yes. Kalau tak nak buat pun tak apa, tapi yang atas ni bagi saya kena buat lah ya. Choice to be updated sebab kadang-kadang pelajar tersalah pilih, dia nak tukar. Yang lain pun boleh, cuma kita kena hadkan waktu mereka memilih. Bila dah sampai had tu, kita dah tak bagi mereka tukar-tukar lagi. Baik, kemudian di sini kita pilih kumpulan tugasan, terus je tekan kumpulan tugasan yang kita dah buat groupings awal tadi tu, ada 5 kumpulan A sampai E, kemudian kita add grouping, selesai. Begitu juga, kalaulah katakan tadi kelas ada 30 orang, kita nak pecahkan kepada 5 kumpulan. Jadi satu kumpulan berapa ya? 6 kan? Jadi kita pun boleh tentukan satu kumpulan tu 6 orang sahaja. Dengan cara kita limit the number of response, loud kita enable ya, kemudian general limitation kita buat 5. 6 lah, 5 pula. Ya. Apply. Jadi ada 5 kumpulan, 6 dalam 5 30. Katakanlah 29. Jadi kumpulan 5 ni tukar kepada 5 orang secara manual kita buat. Jadi nampak ni manual. Itu kita andaikan lah. Jadi cara kita nak ubah satu persatu. Ikutlah kita nak ubah kumpulan A jadi 5, ikutlah bergantung pada kita. Yang penting kalau kita tambah semua ni, dia akan mencukupi bilangan pelajar yang akan masuk kumpulan tu. Ya, itu saja. Kemudian kita pun save and return to course. Jadi, ya, pelajar bila mana dia okey, kita tengok okey, pelajar kita tukar kita sebagai pelajar kan. Apa dia akan nampak? Dia akan nampak 2 ni. Jadi apa yang perlu dibuat? Macam ni. Ya. Jadi kalau dia nak masuk giliran pertama, tak boleh sebab ini bukan pelajar betul. Ya. Pelajar nampak paparan pelajar macam ni. Jadi pelajar boleh pilih lah 1 ke 2 ke giliran ketiga ke, ikut dia lah. Ya. Begitu. Dia kena enroll dulu baru boleh. Tak apalah. Ya. Begitu. Begitu juga kumpulan seterusnya. Paparan pensyarah pula. Paparan pensyarah pula, kita tengok macam mana? Pensyarah akan nampak kalau nak tengok respon, saya suka tengok sinilah. Pensyarah akan nampak mana yang dah mendaftar, mana yang belum. Maaf saya masukkan beberapa orang pensyarah ni sebagai ahli ialah percubaan je lah ya. Sebab kita nak buat percubaan kan ya. Jadi kalau ini semua tak mendaftar lagi, tak memilih kumpulan. Jadi kalau dia dah pilih, nama ni akan pergi ke kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 ataupun giliran 1, giliran 2, giliran 3 ni. Ya. Kalau dah penuh. Jadi bermakna pelajar lain boleh nampak, engkau masih tak ni lah, dia boleh bagi tahu. Ya. Jadi begitulah keadaannya, cara kita nak membuat kumpulan ya. Dengan cara pelajar memilih kumpulan yang mereka nak, kita punya tugas sebagai pensyarah hanyalah membuat
kumpulan tu bilangannya katakan 5 ke, 3 ke, 2 ke, ya, dan kemudian kita buat pemilihan group choice dan kemudian pelajar akan pilih. Jadi pelajar dah tahu nanti kalau pensyarah kata minggu ni minggu giliran pertama, ya, jadi giliran pertama saja yang hadir, giliran 2 dan giliran 3 tak perlu hadir ke kelas secara fizikal. Katakan minggu seterusnya giliran 2 yang hadir ke kelas secara fizikal. Jadi giliran 1 dan giliran 3 tak perlu hadir ke kelas. Dan begitu je seterusnya. Ya. Kalau pensyarah nak buat terus jadual pun tak ada masalah. Dia buatlah minggu 1 hingga minggu 14. Minggu 1 siapa yang hadir, minggu 2 kumpulan mana yang hadir dan seterusnya sampailah minggu ke-14, ya. Sebab rata-rata saya rasa memang kita perlu kepada hybrid seperti ini. Baik, saya rasa itu saja cara kita nak membuat kumpulan, dan pada pembelajaran hari ini kita dah belajar beberapa cara lah kan untuk buat kumpulan, ya, sama ada secara manual tadi ataupun secara automatik, ya. Dan kita boleh buat kumpulan ni, sebenarnya pelajar yang sama boleh buat banyak kumpulan. Ya, ini kumpulan giliran dan kehadiran dan giliran kehadiran dan kumpulan untuk tugasan. Pelajarnya sama aja. 30 orang tu juga, contohlah 30 lah, ya. Tetapi pelajar tu mungkin kumpulan 1 di giliran, di kumpulan 6 untuk tugasan, contoh, ya. Begitulah keadaan kumpulan tu dalam bersama pelajar. Jadi saya rasa mungkin panduan ini boleh membantu para pensyarah sekalian untuk membuat kumpulan, sama ada kumpulan penggiliran, ya, untuk hadir ke kelas secara fizikal ataupun kumpulan tugasan yang mana boleh digunakan untuk memberikan tugasan kepada pelajar nanti. Dan kelebihan dengan apa panduan yang kita tunjukkan pada hari ini adalah pelajar memilih sendiri kumpulan yang mereka nak, ya, mereka kehendaki. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.